Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dirahmati Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaifuddin yang akan menyampaikan kuliah maghrib kita pada petang ini. Tuan-tuan, perempuan, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya juga dapat kita sama-sama hadir menunaikan kewajipan menunaikan solat untuk maghrib secara berjemaah. Dan kita terpilih ya Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama duduk di majlis ilmu yang penuh berkat. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat. Di samping itu dapat sama-sama kita mendapat rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan janji itu saya bagi pihak jemaah surau dengan segala hormatnya menjemput Ustaz untuk memulakan kuliah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa Qaidil Mujahidin wa Imamil Muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada Tuan Imam yang semulakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasanya, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada saat dan ketika ini Allah meringankan tubuh kita untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Semoga hidup kita mendapat berkat rahmat pada Allah SWT. Semoga hidup kita ini sentiasa berada di dalam jalan, di landasan yang Allah redai. Matlamat sebagai seorang mukmin di muka bumi ini adalah untuk mencapai mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan keredaan Allah lah kita akan dapat kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Semoga kita semua akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, malam ni saya bicarakan salah satu bidang dalam bidang sains, iaitu dalam bidang geologi, tapi saya tak bicara detail tentang geologi. Cuma malam ni biar gambar yang berbicara. Saya akan banyak tunjukkan gambar-gambar untuk sama-sama kita lihat kebesaran Allah SWT, iaitu tentang pelangi. Tapi pelangi ini lain daripada yang lain ya. Tuan-tuan sekalian, banyak lagu-lagu dikompos oleh komposer tentang pelangi, keindahan pelangi, kecantikan pelangi. Dan biasanya pelangi wujud apabila ada mendung, ada petir, gerhana, wujud pelangi. Boleh tak pelangi wujud tanpa mendung dan petir? Boleh tak? Tak boleh. Saya akan tunjukkan pelangi-pelangi yang wujud tanpa petir, InsyaAllah. Tanpa air, tanpa titisan air, pelangi ini wujud. Dan biasanya pelangi bentuk apa bang? Pelangi? Bentuk warna-warni. Memang dia warna-warni. Bentuk dia macam mana? Bulat ke melengkung kan? Ada tak pelangi yang berlengkang-lengkuk? Tak ada. Hari ni saya tunjukkan pelangi yang berbeza, yang berbengkang-bengkok. Pelangi yang wujud tanpa air, pelangi yang wujud tanpa ada petir, pelangi yang wujud dalam bentuk yang melengkung, bukan melengkung, berbengkang-bengkok. Dulu
orang Melayu dulu pernah menyatakan bahawa bila wujudnya pelangi waktu mendung ni, dewa-dewa turun, dayang-dayang turun ke langit untuk mandi-manda. Ini semua khurafat-khurafat dulu lah ya. Tapi fahaman ini masih ada lagi di Indonesia yang dipegang oleh orang-orang Indonesia. Nanti saya tunjukkan tempatnya, gambarnya. Dan ritual-ritual pemujaan dewa-dewa ini masih lagi wujud. Bukan hanya sekadar pemujaan, bahkan penyembelihan binatang untuk dewa-dewa ini masih lagi dilakukan. Bukankah peristiwa yang berlaku di Palu baru-baru ni, selepas mereka melakukan pujaan penyembelihan binatang? Cuma pelangi ni bukan pelangi air bang, batu pelangi. Batu pelangi yang cukup menakjubkan. Ia bukan berada di angkasa, tapi ia berada di muka bumi kita, iaitu Rainbow Mountain, Gunung Pelangi. Gunung Pelangi yang benar-benar wujud, bentuknya bengkang-bengkok kan, bukan belengkok, betul? Dia bengkang-bengkok, dia tak melengkung, dan dia wujud tanpa ada air, tanpa mendung. Sepanjang waktu dia wujud. Tuan-tuan sekalian, Rainbow Mountain ini wujud di beberapa buah negara. Tapi sebelum saya tunjukkan gambar-gambar, mari kita imbau kembali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang belajar sejarah dekat masjid ni, ada ustaz yang mengajar sirah tak? Ada? Ada? Okey. Sepanjang kita belajar sirah, pernah tak dengar Nabi keluar daripada kota Mekah dan kota Madinah selain berniaga ke Syam? Ada tak? Pernah dengar tak? Tak pernah kan? Kita tidak pernah mendengar Nabi merantau di negara yang lain. Hanya 3 tempat je yang Nabi pergi ni. Mekah, Madinah. Perjalanan Mekah ke Madinah dan perniagaan Nabi ke Syam. Itu saja. So maksudnya Nabi tidak pernah melihat panorama di negara-negara lain. Tuan-tuan yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, panorama sepanjang Mekah ke Madinah, kalau kita pergi Mekah dulu ataupun Madinah ke Mekah, apa yang tuan-tuan nampak? Pasir je. Ada tak warna macam ni? Tak ada kan? Perang ni kan? Bukan menghijau pun. Benda yang tanah yang gersang, padang pasir, walaupun ada bukit bukau, gersang, warna perang. Tak ada warna macam ni. Kenapa saya sebutkan benda ni? Saya nak sebutkan tuan-tuan bahawa Nabi Muhammad tak pernah nampak benda macam ni. Nabi Muhammad tak pernah tahu benda ni. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan seluruh orang Arab di Mekah, di Madinah diberitakan langsung tak tahu benda ni. Sebab dia tidak ada di Mekah dan di Madinah. Dia tidak ada di negara Arab. Cuma persoalan dia, bagaimana Nabi boleh bicarakan dalam Al-Quran? That's the point yang disebutkan. That's number 1. Number 2, Nabi Muhammad kalau dia tidak pernah pergi merantau negara orang lain, kemungkinan dia boleh baca. Tapi masalahnya Nabi Muhammad tak tahu baca. Banyak benda yang kita tahu, kita tak pergi pun. Banyak gambar-gambar yang saya tunjukkan pada tuan-tuan ni, sebahagian besarnya saya tak pernah tengok. Hanya beberapa gambar je yang saya dah tengok. Tapi personally, kebanyakan gambar ni tanah ni saya tak pernah tengok. Yang ni ada di China. Nabi Muhammad tak pernah pergi sejauh ke China. Dan hadis yang menyatakan utubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, ini bukan hadis yang sahih. Walaupun hadis tu masyhur di kalangan orang Melayu, ya. So Nabi Muhammad tak tahu membaca. Al-Quran describe perkara ni. Wa ma kunta
tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Wahai Rasulullah, kamu tidak pernah membaca apa-apa kitab sebelum ini. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tak tahu, tak pernah menulis dengan tangan kanan kamu. So Al-Quran describe kat sini dua perkara. Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah menulis. Apa yang disebutkan oleh tafsir Jalalain dalam ayat ini menekankan Nabi seorang yang ummi, tak tahu membaca. Ayat tentang Nabi ummi saya akan jelaskan kemudian sekejap lagi. Tapi ayat yang ini dalam surah Al-Ankabut ayat 48 secara direct, walaupun Allah tak sebutkan Nabi ummi, tak disebutkan, tetapi Allah sebutkan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, kamu tak pernah baca kitab sebelum ini, wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan kanan. Sebab apa tangan kanan? Sebab kebanyakan orang menulis dengan tangan kanan. Jarang kita jumpa left-handed. Ada left-handed, tapi kebanyakan orang menulis dengan tangan kanan. Sebab itulah ayat berikutnya Allah sebutkan idzal lartabal mubtilun. Perkara ini membatalkan, menolak hujah-hujah yang kata Nabi menciplak. Contohnya, bila orang kata Quran is nothing but Judeo-Christianity. Ini ada orang Kristian sebutkan Quran ni ciplakan kitab Bible, sebab cerita-cerita kat sini banyak persamaan dengan cerita Bible. Tapi hujah ini mudah untuk kita tolak sebab Nabi tak tahu baca. So macam mana Nabi nak ciplak? Baca pun tak tahu, macam mana nak ciplak? Unless kalau Nabi pandai baca. Jazakallah khairan, saqallahu man saqana. Dan ini hikmah di sebalik Allah utuskan seorang Nabi yang tak tahu baca. Tak boleh jadi hujah. Kalau Nabi ni pandai baca, orang kata Nabi ni memang hebat lah, tahu banyak benda. So banyak fakta-fakta yang wujud dalam Al-Quran ni terpaksa diterima oleh mereka kerana Nabi tak tahu baca. So it is impossible that our Prophet Muhammad SAW could get it from somewhere else, because he didn't know how to read and write. Tapi kalau Nabi boleh baca dan menulis, still ada orang katalah Nabi mungkin ambil tempat lain ni. Okey. Ayat berikutnya dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula, mereka yang mengikuti Rasul. An-nabiyyal ummi, iaitu seorang nabi yang ummi. Ummi dalam banyak tafsiran, Jalalain contohnya, tafsiran Said Qutb fi Zilal Quran menjelaskan al-ummi di sini maksudnya tak tahu membaca. Walaupun ada tafsiran yang lain, ummi ni maksudnya sama kelompok dengan keturunan dengan orang Yahudi dan orang Kristian, sebab Nabi Muhammad dia berketurunan Nabi Ibrahim AS. Ini salah satu tafsiran. Tapi tafsiran yang paling popular, ummi maksudnya tak tahu membaca, tak tahu menulis. Ummi bukan maksudnya goblok, tuan-tuan. Ummi bukan maksudnya bodoh. Ramai je orang yang tak tahu membaca tapi dia cerdik. Contoh yang mudah lah, kebanyakan tuan-tuan termasuk saya, kalau dibagi surat khabar Mandarin, boleh baca tak? Kita tak boleh baca sebab kita tak belajar Mandarin. So Nabi Muhammad tak tahu menulis, tak tahu baca sebab Nabi Muhammad tak belajar membaca, tak belajar menulis. Terima kasih, jazakallah khairan. Tidak berarti dia tidak cerdik. Lim Goh Tong tak pandai baca, tuan-tuan. Lim Goh Tong tak cerdik juga. Macam mana dia boleh dapat tanah kat puncak sana, tuan-tuan? Puncak tu, tanah tu jadi milik beliau, dan seluruh dunia orang datang ke situ tau.
ke Malaysia dekat puncak gunung yang ada di Pahang, macam mana dia boleh dapat free? Dia tak pandai, dia tak tahu baca pun, tapi jadi antara orang paling kaya kat Malaysia. So ayat ini menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca. Ayat yang ketiga, wa kadzalika auhayna ilaika ruhana min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman, dan yang demikian itu kami wahyukan kepada kamu wahyu Al-Quran, min amrina dengan perintah kami, ma kunta tadri mal kitab, dan sebelum ini kamu tidak mengetahui apa itu Al-Kitab. Dan tafsiran Jalalain, ma tadri mal kitab, kerana Nabi tak tahu membaca. Dan ini dikuatkan dengan kisah ketika mana Nabi mendapat wahyu yang pertama, datang malaikat Jibril, Iqra. Lalu Nabi menjawab, ma ana biqari, ma ana biqari, aku tak tahu baca. Lalu ditarik, Nabi Muhammad tarik, dipeluk sampai dia kelemasan, dilepaskan lagi, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari. Tuan-tuan bayangkan bagaimana suasana kebimbangan, ketakutan Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, mungkin yang pernah pergi ke Gua Hira. Gua Hira tu kecil je. Gua Hira ni muat 2-3 orang. Dan cantiknya Gua Hira ni, tuan-tuan, Gua Hira boleh masuk, pintu masuk dengan pintu depan tu direct nampak kepada direct pada Kaabah. Tuan-tuan boleh nampak Kaabah habis tu. Cuma sekarang dah tak nampak lah sebab ada bangunan-bangunan tinggi dah. Kalau dulu sebelum bangunan tinggi dibuat, kita boleh nampak pada Gua Hira tu nampak direct Kaabah. Jadi Nabi boleh sembahyang terus menghadap Kaabah daripada Gua Hira. Bayangkan bersendirian di Gua Hira, tempat yang totally isolated. Bukan hanya dulu, zaman sekarang pun kawasan Gua Hira tu tidak ada penempatan. Penempatan yang ada kat situ kerana orang selalu datang ke Gua Hira. Waktu malam, waktu Nabi bersendirian Gua Hira, tiba-tiba datang makhluk yang Nabi tak kenali, tarik Nabi, Iqra. Kalau tuan-tuan berada di tempat Nabi je, tak kalut kita, tuan-tuan? Kalau kita berada kat masjid ni, tengah iktikaf sarang-sarang waktu malam, tiba-tiba datang, Muhammad, bacalah. Kalut juga Nabi, takut kebimbangan. Sebab itulah Nabi balik dalam keadaan takut, berpeluh, zamiluni. Cuma poin yang saya nak gambarkan kat sini, Nabi sendiri mengatakan bahawa ma ana biqari, aku tak tahu baca. So Nabi tak pernah keluar daripada kota Mekah dan kota Madinah, melainkan pergi ke Syam. Yang kedua, Nabi tak tahu membaca. Yang ketiga, buku-buku tentang negara luar ketika itu pun tak ada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau ada buku, bukan zaman sekarang kita ada apa sikit, kita boleh Google. Dalam keadaan saya bagi ceramah ni, tuan-tuan boleh Google di mana Rainbow Mountain yang ada. Kadang orang bila berceramah ni, ustaz bagi ceramah, sebut satu hadis, orang yang dengar pun boleh cek, betul tak hadis ni hadis sahih. Sekarang dengan teknologi ini mudah. Dulu orang tak boleh buat, tuan-tuan. Bayangkan zaman Nabi nak dapat maklumat seperti ini, benda yang mustahil. Nabi nak sampai ke Indonesia, tak ada Nabi yang sampai ke Indonesia, melainkan diberitakan Nabi Sulaiman pernah sampai ke Indonesia. Nabi Sulaiman diberitakan pernah sampai, ada tanda-tandanya, Allah alam, saya tak bicarakan tu detail lah. Cuma nak gambarkan bahawa Rainbow Mountain yang didescribe dalam Al-Quran, nanti saya bacakan ayatnya. Antaranya ada di Indonesia. Cuma yang ada kat Indonesia ni tidak secantik yang ada di China. Namun demikian, gambar-gambar yang cukup indah juga, tuan-tuan. Benda yang pelik, gambar seperti ini dengan warna biru, putih, merah, coklat, ya. Walaupun sebahagian warna-warna rainbow itu tidak ada kat sini, tetapi gambaran pelangi, mountain, rainbow, gunung pelangi, bagaimana Al-Quran describe dalam keadaan dia berada jauh daripada kota Mekah,
jauh pada kota Madinah. Bagaimana Nabi boleh describe benda ni? Ini yang berada di Indonesia, ya. Ni salah satu lagi gambar yang ada di Indonesia. Gambar ini hanya nampak yang warna kuning, warna perang, warna putih. Gambar seperti ini, walaupun kat negara kita ada beberapa tempat sedikit-sikit warna tanah merah, ya, warna perang, tetapi dalam bentuk corak-corak tidak ada. Setakat ini belum ada lagi lah. Setakat ini yang para ahli geologi mengetahui adanya Rainbow Mountain di Indonesia. Ya. Kemudian satu lagi di New Zealand. Yang ni saya dah tengok sendiri dah. Di New Zealand, Rotorua. Rotorua ni tak jauh pada Auckland. Antara bandar yang Auckland ni antara bandar yang cukup bersih. Bandar bersih, bandar tenang, waktu malam cukup tenang, walaupun bandar ni bandar besar, tapi bandar yang malam ni tenang. Orang lebih pada family family type, lebih duduk kat rumah. Tak heboh macam kat Malaysia ni. Tak ada tempat di Auckland tu yang ada macam kat Bukit Bintang. Heboh maknanya. Di Auckland suasana yang agak tenang. Dan di antara Rotorua dengan Auckland lebih kurang dekat 2 jam jugalah. Banyak fenomena yang cantik di Rotorua, antaranya bukit ni. Rotorua kawasan yang banyak gunung berapi. Kawasan yang banyak gunung api masih aktif lagi. Dan kawasan yang banyak gunung berapi biasanya kandungan sulfur banyak, belerang. Di antara penyebab berlakunya warna-warni ini adalah kandungan chemical yang ada pada gunung-gunung tersebut. Antaranya belerang, ya. Kemudian iron, besi, dan beberapa chemical yang lain menyebabkan wujudnya corak ini. Tindak balas di antara muka bumi dengan chemical menyebabkan ia terwujudnya bentuk-bentuk gambaran seperti ini. Walaupun di Rotorua ada, tapi tidak seindah di tempat yang lain, ya. So ni saya sebutkan tadi, yang pertama dekat Indonesia, yang kedua dekat Rotorua, yang ketiga dekat Cusco, Peru. Ibu negara Peru ialah Lima. Tetapi Cusco ini merupakan di antara bandar yang ada di Peru. Dan satu ketika dulu Cusco merupakan kesan daripada kawasan penjajahan yang telah pun diwartakan oleh UNESCO sebagai World Heritage. Macam kita di Penang dan Melaka telah pun diwartakan sebagai World Heritage. Cuma di Peru lebih awal diwartakan sebagai World Heritage pada tahun 1983. Melaka dengan Penang agak baru, tahun 2000 something kan. Melaka dengan Penang diwartakan sebagai World Heritage pada tahun 2000 something. Peru lebih awal. Dan di antara keindahan yang ada di Peru ialah Mountain Rainbow. Panorama yang cukup indah, cukup menakjubkan. Cuma kalau tuan-tuan nak datang ke sini daripada Cusco ini, kena naik gunung dengan perjalanan lebih 4 jam. Tak ramai orang yang sanggup lah. Yang lutut dah mula kendur ni, kena skru kuat-kuat baru boleh naik. Tak boleh naik. Orang-orang yang kuat lutut dia boleh naik. Kadang kita nak pergi ke Gua Hira tu pun, naik okey lagi, tapi turun lagi sakit. Sebab hentakan pada lutut waktu turun lebih kuat berbanding dengan naik. Cuma saya tengok, subhanallah, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tua-tua, orang Turki, naik ke Gua Hira masih hebat lagi. Ramai orang Malaysia yang sama dengan kami dulu, naik Gua Hira separuh aja. Itu pun sebahagian besar kami naik daripada separuh tu dah naik van dah. Nabi daripada awal bawah, Khadijah ketika berumur lebih kurang 40 tahun. Kalau kita ambil Nabi dengan Khadijah berkahwin dengan Khadijah umur 25 tahun. Untuk makluman tuan-tuan, ramai para ulama sekarang ni yang buat kajian menyatakan bahawa
possibility besar Khadijah kahwin dengan Nabi ketika Khadijah berumur 25 tahun, bukan 40 tahun. InsyaAllah kita bincangkan kemudian ni, seperti mana Nabi dengan Aisyah berkahwin umur berapa tahun. Ya, sebab timbul isu orang kata Muhammad was a pedophile. He got married with Aisyah when she was only 6 years old, 7 years old, and living together when she was only 9 years old. Aisyah kahwin dengan Nabi sebagai kanak-kanak umur 6 tahun, 7 tahun. Dan tinggal bersama ketika mana umur 7 tahun. Namun Syekh Yusuf Kandahlawi daripada India, seorang ulama India, buat kajian banyak hadis-hadis menyatakan bahawa hadis yang lebih dekat Aisyah kahwin dengan Nabi ketika Aisyah berumur 16 tahun, bukan 6 tahun. Satu tu tertinggal. Ya? Dan tinggal bersama ketika mana umur 19 tahun, bukan 9 tahun. Taib. Kembali balik. Ini gambar di Peru. Beberapa gambar saya tunjukkan panorama yang ada di Peru, biar tuan-tuan nampak indahnya gambar-gambar ini. Kita lihat, bila kita nampak keindahan ini, bagaimana Nabi boleh describe dan bagaimana ciptaan yang Allah ciptakan. Subhanallah, itu cantik. Bila kita lihat keindahan-keindahan ini, lihatlah Allah Al-Musawwir, Allah yang Maha membentuk rupa yang begitu indah, kecantikan yang tidak terbayang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni kali pertama, kalau tuan-tuan dia biasa tengok gambar ni mungkin tak pelik, tetapi kalau inilah kali pertama tuan-tuan nampak gambar ni, subhanallah, bagaimana ada wujud gunung seperti ini yang very colourful, dan ia dalam keluasan yang cukup luas, ya, bukan kecil. Kalau satu puncak itu je, lain ni pergunungan tapi kawasan yang cukup luas. Namun demikian, apa yang ada di Peru ini consider tak luas berbanding dengan, nanti saya tunjukkan yang ke 4. Yang pertama tadi Indonesia, yang kedua Rotorua tak cantik sangat tetapi still wujud. Ini kita nampak pandangan yang lebih jauh, nampak lebih indah, bagaimana very colourful dalam panorama yang begitu luas pemandangan dia. Cuma kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar yang ada dengan yang real, agak berbeza sebab setengah gambar tu superimpose. Yang kadang kita tengok gambar orang ni muka jerawat penuh, tapi bila kat gambar mukanya licin habis. Itu superimpose. Itu yang Piramli sebutkan, tiada gambar secantik lukisan. Sebab lukisan tangan superimpose ni, walaupun kamera, tapi bila ditambah dengan kerja tangan manusia, dia nampak lebih cantik. Dan betul apa yang Piramli sebutkan, tiada gambar seindah lukisan. Untukku jadi, apa dia? Kita tak tahu lagu ni? For sure ramai yang tahu. Taib. Ini mesti lagi gambar di Peru. Apa yang Nabi sebutkan dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, Nabi saya sebutkan tadi tak pernah keluar pada Mekah, tak pernah keluar daripada Madinah, melainkan pergi ke Syam. So macam mana Nabi boleh menceritakan panorama ini? Cuba perhatikan dalam ayat ini. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan daripada langit? Lalu kami keluarkan daripada air hujan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah yang berbeza warnanya. Ini tak pelik sebab buah-buahan banyak warna, ya. Dragon fruit ada yang warna purple, ada yang warna putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif sekarang ni, dibuka jalan untuk pergi ke Taif. Dekat Taif banyak buah-buahan yang berbeza warna. Buah delima pun ada yang warna merah, ada yang warna terang. Demikian juga buah-buah yang lain, ya. Warna kuning, warna hijau,
warna oranye. Jadi benda ni tak pelik, Nabi dah nampak dah. Mukhtalifan alwanuha, yang berbeza warna. Namun demikian, bahagian yang kedua, wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busudun. Dan ayat ni, dan gunung ganang jududun bidun wa humrun, ada lereng-lereng, ada corak-corak, ada jalur-jalur yang berwarna putih, yang berwarna merah, yang berbeza-beza warnanya, ataupun warna yang berbeza-beza. Wa gharabi busudun, dan batu-batu yang hitam legam. Poin yang tuan-tuan boleh perhatikan kat sini, Allah sebutkan wa minal jibal. Jibal daripada perkataan jabal. Plural dia adalah jibal. So nak gambarkan bahawa Rasulullah bagi tahu, wahai manusia, gunung yang berwarna-warni bukan satu. Banyak gunung. Ya, banyak gunung, bukan satu. Kalau ia hanya ada di Peru, Rasulullah mungkin Allah gunakan wa minal jabali. Sebab itu bukan Jabal Uhud, kita tak panggil Jibal Uhud. Jabal Nur, kita tak panggil Jibal Nur, sebab Jabal maksudnya satu, plural dia Jibal. So bila Allah gunakan perkataan wa minal jibali judadun bidun wa humrun, daripada semalam saya perhatikan ayat ni, saya rujuk pada tafsir Ibn Kathir, tafsir Wahab Az-Zuhaili, Al-Wajiz, tafsir Al-Wajiz, kemudian tafsir Muhammad Ali As-Sabuni, tafsir Syar Qutub. Kesemua tafsir ini menyatakan bahawa bukit-bukit yang padanya, gunung ganang yang padanya ada jalur-jalur, garisan-garisan yang berwarna putih, berwarna merah, dan warna-warna yang berbeza-beza. Tonton tengok gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Madinah dan Mekah. Banyak bukit, ya, sebab Madinah berada di lembah, keliling tu gunung, bukit. Tapi ada tak bukit yang warna merah? Bukit warna putih, bukit warna kuning, bukit warna biru? Kita tak pernah jumpa, tuan-tuan. But the question is, how could our Prophet Muhammad SAW describe all these things in detail? Gunung-gunung yang padanya ada warna-warna yang berbeza. Kalau buah-buah tadi saya tak pelik, ya, sebab ada depan mata. Tambah lagi, kalaulah gunung ini ada di Madinah, gunung ini ada di Mekah, tak pelik, Quran describe. Gunung ini jauh di Peru. Nabi Muhammad nak pergi ke Peru tu berapa jauh? Berapa ribu kilometer? Kemudian daripada Mekah nak pergi ke Indonesia, berapa ribu kilometer? Nak pergi ke China, berapa ribu kilometer? Nak pergi ke New Zealand, oh jauh, tuan-tuan. Naik unta tak sampai. Definitely pergi New Zealand naik unta tak sampailah, sebab nak seberang laut. Tapi nak pergi China, nak pergi Peru, definitely juga. Definitely nak pergi ke Peru pun tak boleh. Cuma mungkinlah kalau Malaysia ni nak naik unta boleh sampai. Nak pergi Indonesia tak boleh, tuan-tuan. Indonesia, New Zealand tak boleh sampai dengan unta. Tapi macam mana Nabi boleh describe perkara ini? Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Inilah mukjizat Al-Quran yang telah 1400 tahun yang lalu menjelaskan pada kita. Dan di waktu turunnya ayat ini, tidak ada seorang pun orang Arab yang tahu wujudnya fenomena bukit-bukit, gunung-gunung yang beraneka warna. Sehingga perkataan Rainbow Mountain ini masih baru lagi diberikan. Okey. Kita lihat pula Rainbow Mountain yang ada di China. Rainbow Mountain yang paling besar berada di China.
Di Peru itu hanya satu kawasan saja. Satu kawasan pergunungan. Banyak gunung, tapi satu kawasan pergunungan. Di Rotorua tak banyak. Di Indonesia ada 2 tempat. Tapi di China, keluasan gunung ini 500 km persegi. 500 km persegi. Kalau 500 km persegi ni, tuan-tuan nak mudah bayangkan 5 km kali 10 km. Okey, 5 km daripada sini, setapak gimana? Setapak sampai ke Pandan Indah ada tak 10 km? Ada 10 km? Lebih kurang lah, sini sampai ke Pandan Indah. Ya? Sebab daripada rumah saya pernah cek, rumah saya sampai dekat dengan naik kereta, sampai dekat lapangan terbang Sungai Besi lama tentera tu, lebih kurang 14 km. Agak jauh 10 km ni sebenarnya. Ya, agak jauh. So, 5 kali 10 km. Kawasan pergunungan itu, di kawasan itu penuh dengan Rainbow Mountain, Gunung Pelangi. Ini antara gambar yang tuan-tuan boleh tengok. Sebahagian ada penempatan. Untuk makluman tuan-tuan, gambar ini memang saya ambil daripada internet. Cuma orang yang dia dalam perjalanan balik pada Rusia, dia singgah tempat ni, dan dia jelaskan gambar ini tidak ada superimpose. Gambar real yang dia ambil. Tidak seperti gambar-gambar yang orang banyak ambil di Peru. Travel agent kadang ambil gambar nampak cantik, dia katakan, tapi bila pergi kat sana nampak tak seindah lukisan. Ya, tiada, apa yang digambarkan tidak secantik realiti. Tapi gambar-gambar yang ada diambil bercina ini adalah gambar real sendiri yang dia ambil tanpa sebarang superimpose. Okey. Ini gambar yang waktu, kalau nak tengok waktu yang paling baik, tengok sewaktu sunset ataupun waktu matahari mula terbit. Sebab apabila matahari telah terang, terangnya cahaya matahari ini, dia akan menyebabkan kepudaran. Kita tak dapat melihat warna ni dengan lebih jelas, nampak lebih pudar. Contoh tuan-tuan boleh tengok ya. Yang ni nampak waktu matahari mula terbit. Tetapi apabila matahari telah berada di tengah hari, dia nampak macam pudar sikit. Ya. Contoh mudah tuan-tuan boleh nampak ya. Tuan-tuan nak tengok bintang-bintang di langit waktu bulan tak ada. Kalau waktu bulan mengambang, waktu bulan penuh, bintang tak nampak. Sebab cahaya-cahaya bintang telah pun ditutupi oleh cahaya yang ada di cahaya bulan. Tambah lagi kalau kita berada di kawasan bandar ataupun pinggir bandar seperti ini, cahaya neon ni akan menghalang timbulnya cahaya-cahaya dia. Kalau tuan-tuan nak tengok meteor, banyak jatuh tai-tai bintang. Tai-tai bintang memang bisa ada, sentiasa ada. Cari kawasan yang gelap, yang tak ada lampu, kita akan nampak banyak bintang-bintang dan kita mudah nampak meteor. Tapi kalau kita kawasan terang je ni, sukar nampak bintang. Tengok kat langit, bintang tak banyak. Tapi kalau tuan-tuan pergi kawasan yang gelap gelita, kita akan nampak taburan bintang yang begitu banyak. Sebab itulah disebutkan oleh para saintis bahawa, para ahli astronomi menjelaskan bahawa bintang-bintang yang ada dalam galaksi kita ini lebih pada 200 bilion bintang dalam galaksi kita sahaja. Tak terhitung kita tuan-tuan nak kira. Ya, 200 bilion bintang. Dan di luar sana ada banyak galaksi, lebih pada 100 bilion galaksi. Dan setiap galaksi mengandungi 200 hingga 400 bilion bintang-bintang. Tak terjangkau otak kita nak kira tuan-tuan. Sampai mati kita tak boleh kira. Ya? Bayangkan, galaksi kita sahaja ada lebih 200 bilion bintang. Dan di luar sana ada lebih pada 100 bilion bintang galaksi. Setiap galaksi ada antara 200 hingga 400 bilion bintang. Oh, macam mana kita nak kira tuan? Tak mampu nak kira. Tuan-tuan kira pakai kalkulator, tak akan keluar. Dia akan keluar error. Error tu bahasa yang cukup baiklah, cukup lembut. Bahasa kasarnya goblok, tak boleh kira lah. Okey. Ni antara gambar yang lain ya. Cuma keindahan sekarang ni,
bandar ini Zenji, tempat ni, kawasan ni namakan Zenji. Zenji telah pun diwartakan sebagai geopark ataupun di Perkataan Geologi, jadikan geology park, nama pendek geopark, tepat sebagai pusat pelancongan. Dan di antara 4 negara ini, New Zealand, Peru, Indonesia dan China yang betul-betul jadikan tempat ni sebagai pusat pelancongan dengan prasarana yang cukup mudah. Pelancong nak akses mudah berbanding dengan Rotorua. Rotorua nak pergi agak jauh, tempat prasarana tak ada. Di Indonesia, gambar yang saya tunjukkan di Indonesia tadi tuan-tuan, gambar pelangi di Indonesia sampai sekarang tempat itu masih lagi menjadi tempat pujaan. Setiap tahun ada waktu tertentu mereka akan sembelih binatang, memuja tempat itu, meyakini bahawa tempat itu ada penunggu-penunggu. Macam zaman kita lah 60-an di negara kita, orang buang ancak. Buang ancak ni tujuannya adalah untuk beri makanan pada penunggu. Seperti mana yang berlaku pada Sungai Nil di Mesir. Zaman Amr bin Al-As menjadi gubernur di Mesir, mereka percaya Sungai Nil ni ada penunggu. Setiap tahun disembelih seorang wanita yang cantik untuk menjadi korban bagi makanan penunggu sungai. Kalau tak, kepercayaan mereka, sungai ini akan surut. Ketika mana Amr bin Al-As menjadi gubernur, dia larang perbuatan ini. Kata ini bercanggah dengan syariat Islam. Dan tindakan beliau mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. Tindakan beliau mendapat tentangan daripada masyarakat tempatan. Sebab ni dah diamalkan daripada dulu. Amalan dulu-dulu. Kalau tidak, sungai akan surut. Ketika itu pada tahun tu tidak dilakukan pengorbanan, dan musibah dia, Sungai Nil surut, air kering kontang. Kita berhenti untuk azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-'atifah wa sadaqah. Okey, untuk makluman tuan-tuan, di Zenji ni telah pun dibuat secara komersial sebagai tempat lawatan dan memang prasarana yang telah pun siap untuk orang datang supaya nampak gambaran ni lebih jelas. Cuma bagi orang yang datang tanpa iman, kekuasaan, melihat kekuasaan Allah SWT, teruja dengan keindahan, kecantikan. Tapi bagi seorang yang tahu tentang kekuasaan Allah SWT, kita akan nampak ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tambah lagi bila kita boleh kaitkan ayat ini dengan perkara ini dengan ayat Quran. Masa saya pergi ke Rotorua dulu, cuma nampak cantik gunung ni. Tak dapat nak, masa tu tak dapat nak gambarkan, tak came across pada ayat ini. Walaupun ayat ni baca tapi tak perasan. Dan bila tengok gambar-gambar ni, subhanallah, bagaimana dulu aku pergi tak nampak kebesaran Allah, cuma nampak cantik. Nampak gunung berapi nampak cantik, nampak gunung-gunung yang beraneka warna nampak cantik. Tapi bila kita lihat Al-Quran describe perkara ini, kita nampak kebesaran Allah SWT. Untuk makluman tuan-tuan, Zengi ni, tempat ini ada 4 pintu yang berbeza. Gambaran ni cuma gambar ni ambil waktu tengah hari, jadi warna-warni itu sebagainya tak nampak sangat. Ada 4 pintu yang berbeza. Kalau tuan-tuan nak pergilah 4 pintu yang berbeza. Kesemua pintu-pintu ini memberikan panorama yang berbeza-beza. Saya laju sikit lah. Cuma ada satu lagi gambar yang paling cantik, yang tuan-tuan mungkin tak jumpa di negara yang lain. Gambar ini Bukit Rainbow Mountain yang berada di California. Ini paling cantik. Nampak cantik tak? Dalam banyak-banyak ni paling cantik, kan? Tapi dalam banyak-banyak ini yang paling palsu, tuan-tuan. Ni tak betul. Ni superimpose yang orang buat. Dan gambar yang sebenarnya memang betul gunung di California, Amerika. Tetapi bukan bentuknya macam ini. Cuma color yang dibuat oleh fotografer yang mana dia buat nampak macam betul lah. Tapi kalau kita tengok sekali pandang jauh, kita akan nampak tak mungkin batu-batu warna sehalus itu. So lukisan nampak dia halus sangat. Berbanding kalau kita nampak yang real, setiap batu tu nampak perbezaan dia. Yang ni nampak sangat tak betul. Yang ni gambar yang tak betul, ya. So jangan pula pergi ke California untuk mencari Rainbow Mountain. Walaupun ada orang sebutkan ada Rainbow Mountain di California, tak ada. Cuma hayati balik ayat dalam surah Fatir ayat 27 tadi. Cuba hayati balik. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah kamu lihat, wahai manusia, bahawa Allah menurunkan air dari langit? Tuan-tuan sekalian, penurunan air hujan pada langit ni pun satu fenomena yang cukup menakjubkan. Bumi kita ini lebih pada 70% adalah air. Dan kebanyakan air yang adalah air masin. Dan hujan berlaku lantaran adanya peruapan air. Dan peruapan air kebanyakan berlaku daripada air masin. Namun demikian, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu kita tidak boleh kena air hujan masin. Tumbuh-tumbuhan akan mati kalau air hujan masin. Sebab itulah Allah jadikan, even though peruapan berlaku di lautan, tetapi Allah hanya membawa zarah-zarah air yang pure naik ke atas tanpa membawa mineral-mineral yang ada. Garam-garam tidak dibawa sekali. Bayangkan kalau peruapan berlaku dengan membawa zarah-zarah garam dan air hujan turun masin, apa jadi pada tumbuhan? Mati. Ikan-ikan air tawar mati.
Bukan hanya tumbuhan mati, manusia pun mati, tuan-tuan. Itu satu lagi nikmat, ya. Di daratan kita ni banyak yang kering, tapi hujan turun di daratan. Allah tahu kita perlukan air hujan. Walaupun peruapan banyak berlaku di lautan, Allah hantar yursiur riyah, Allah menghantar angin, sukna sahaban, lalu kami membawa awan ini ke daratan dan kami turunkan hujan di daratan. Kalaulah air hujan ini turun hanya di tempat berlakunya peruapan, nasib kita tak dapat air hujan, tuan-tuan. Allah tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu fenomena ini. Lalu Allah hantarkan angin untuk membawa awan agar berarak. Lagu Kopratasa yang lalu hujan pun turun, gambarkan dia buat bagaimana angin mengarak membawa awan. Hujan turun. Kalaulah Allah jadikan hujan hanya turun di tempat berlakunya peruapan, kita tak dapat air hujan. That's why zaman moden ni orang buat hujan teruan, pembenihan awan. Pembenihan awan walaupun banyak kali berjaya, tetapi dia tidak boleh pastikan di mana hujan turun. Tak banyak, ada juga pembenihan awan yang tak berjaya sebab ada syarat untuk jadi benda ni boleh berjaya. Kalau kita buat di Setapak Jaya ini, pembenihan awan, turun hujan kat nilai, dah kira berjaya. Tapi orang Setapak Jaya yang tak dapat hujan, orang tempat lain dapat hujan. Nak gambarkan, walaupun kita mampu membuat pembenihan awan, tetapi Allah yang menghantar angin tu nak ke mana? Belum tentu turun di tempat kita. So, Allah suruh kita lihat gini. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah turunkan air hujan per langit? Fa akhrajat bihi thamaratim. Lalu Allah jadikan daripada air hujan ni buah-buahan mukhtalifan alwanuha, daripada air hujan yang sama, daripada tanah yang sama, buahnya berbeza-beza. Daripada tanah yang sama, pokoknya berbeza-beza. Tuan-tuan tanam pokok tebu sebelah pokok lada, pokok tebu apa rasanya? Tetap manis. Kita tak pernah rasa pokok tebu pedas. Kita tanam pokok cili sebelah pokok tebu, cili tetap pedas, tak pernah manis. Tanamlah pokok batawali mengilingi pokok tebu, pokok batawali tetap akan pahit, pokok tebu tetap akan manis. Tak pernah berlaku kita kongsilah rasa, tak, sebab unsur berbeza-beza yang Allah ciptakan. Ini satu lagi mukjizat dalam bidang pertanian. Unsur yang berbeza dalam tumbuhan, terbentuklah spesies yang berbeza. Kemudian wa minal jibali jududun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuhu, dan daripada gunung-gunung yang banyak wujudnya jalur-jalur warna yang berbeza, daripada merah, putih dan warna-warna yang berbeza. Termasuklah batu-batu yang hitam legam. Subhanallah, tuan-tuan. Bagaimana Nabi Muhammad describe semua ini kepada kita? Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tak pernah melihat fenomena ini. Kita yang hidup pada zaman moden ni, tuan-tuan, dalam zaman serba canggih, beramai di kalangan kita yang pernah tengok fenomena ini dengan mata kita sendiri. Mungkin kita tengok kat National Geographic, kita tengok gambar-gambar tu mungkin mudah. Tetapi tengok dengan mata, tak ada. Tak ramai, bukan tak ada, tak ramai. Apatah lagi zaman Nabi. Zaman Nabi dalam keadaan gambar-gambar, kamera, tak ada seperti mana sekarang ini. Bagaimana Nabi boleh describe pada kita? Bukankah ini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan samawat, langit. Allah sebutkan samawat dalam bentuk plural, dalam bentuk plural. Singular dia sama,
Maksudnya langit ni banyak. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan di antara apa yang ada kat bumi, kita nampak batu-batu yang ada tadi. Ya, ini berada di atas permukaan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam. La ayatil ulil albab. Lam ini lam takkid. Ayat maksudnya tanda-tanda, tapi Allah sebutkan la ayat, ada lam takkid, ada penegasan, ada emphasis kat sini. Pastinya, sesungguhnya ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada semua ini, pada langit, pada bumi, pada siang dan malam, perubahan siang dan malam, semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyamah. Siapakah yang nampak kebesaran Allah ini? Mereka yang selalu ingat pada Allah SWT. Mereka yang senantiasa memuji Allah SWT. Mereka yang senantiasa melihat kebesaran Allah SWT pada makhluk ciptaannya. Dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Ini digambarkan sifat seorang mukmin dan tuan. Dalam keadaan berdiri dia ingat Allah SWT, dalam keadaan duduk dia ingat Allah SWT, dalam keadaan dia nak tidur pun dia ingat Allah SWT. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan sentiasa berfikir melihat kebesaran Allah SWT pada penciptaan langit dan juga bumi. Tengok gambar-gambar ni, kita tengok gambar-gambar tadi, tak nampak ke kebesaran Allah SWT? Subhanallah. Pemandangan yang cukup indah. Kalau manusia nak buat, tuan-tuan, gunung ganang yang kala-kala ni, kita boleh buat bergambar macam gambar yang California ni. Tapi pergi kat sana tak ada. Ini 500 kilometer persegi. Macam mana kita nak kala, tuan-tuan? Subhanallah. Tak nampak ke kebesaran Allah SWT? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Lalu mereka berkata, ya Allah, kau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Faqina adzaban nar. Selamatkanlah kami ya Allah daripada api neraka Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, kebanyakan ayat berbunyi selamatkanlah kami daripada api neraka. Kenapa ayat ni tak berbunyi masukkan kami dalam syurga? Hatta bila kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat ni kebaikan, wa qina adzabannar, selamatkan kami pada api neraka. Jarang disebutkan masukkan kami dalam syurga. Sebab apa? Sebab kalau ditakdirkan masuk syurga, belum tentu tak masuk neraka. Berapa ramai orang yang masuk syurga sebelum tu masuk neraka dulu. Tetapi bila kita berdoa, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka, ya Allah jangan sekali-kali sentuhkan kami dengan api neraka, terus masuk syurga. Minta-minta Allah jauhkan kita semua daripada api neraka Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu tuan-tuan untuk malam ini. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan yang ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhiri majlis tasbih Farhan Sulul As. Subhanakallah wa bihamdika subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.